Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton yang menantikan segmen Inilah Ceritaku, di mana episod kali ini yang ke-138. Tetapi sempena Hari Kemerdekaan ini kita mulakan segmen kita dengan nyanyian lagu Negaraku Merdeka 63 tahun. Bersedia semua? Ya. Kita bersama dengan rakan-rakan CTC. Kalau dah bersedia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63. Merdeka! 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 Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tu tadi. Kalau tadi kita buat sekali lagi ya untuk segmen ini, bagi kita untuk meraihkan Hari Kemerdekaan yang ke-63 ini. Dan terima kasih buat rakan-rakan CTC yang ada di konti untuk hari ini. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita menaikkan semangat ya, naik bulu roma. Rasa. Tu kelebihannya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, segmen Inilah Ceritaku, yang mana kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang akan berkongsikan kisah suka, duka, pahit, manis, bagaimana bergelar seorang pedagang mata wang asing ataupun singkatannya Forex. Baik, kalau dulu yalah, ramai yang mengatakan Forex ni scam. Ya betul, scam tu dibuat oleh individu tertentu menggunakan nama Forex. Tapi kalau mengikut dagangan mata wang asing yang sebenarnya, Forex ini kita sendiri yang trade ya. Kita tahu mata wang negara mana yang naik, yang mana yang turun, untuk kita beli, untuk kita jual, untuk mengambil sedikit keuntungan. Baik, hari ini ada satu lagi kematian, agak sedih. Dah ke 127 COVID-19 walaupun dah merdeka 63 tahun. Saya mengharapkan semoga kita sama-sama terus jaga, kekalkan ya negara kita ni, keluarga kita, sahabat-sahabat. Sebab apa yang saya nampak pada sambutan Hari Kemerdekaan, orang ramai terlalu rapat, baik di pantai, air terjun, taman-taman rekreasi. Takut saya tengok. Tapi itulah ya. Tapi alhamdulillah semuanya pakai mask, semuanya bagus. Sebab saya tegur ni bukan sebab apa, saya tegur untuk diri saya dan juga anda semua di luar sana, supaya kita sama-sama jaga untuk COVID-19 ini. Baik tuan-tuan, ada yang bertanya pasal baju baju ni boleh dapatkan di www.bajubuy.com. Dia untuk bulan ni, bulan Ogos dan juga September. Dia bertemakan Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia. Boleh tempah di sana, tak ada masalah. Okey, kalau dah bersedia, mari. Baik, untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang lagi dalam mengisi episod 138
yang mana kita bersama dengan Zulkarnain. Ya, saya. Ya, okey. Okey. Terima kasih nyanyi lagu Negaraku. Semangat. Kan? Itulah aku cakap. Semangat. Dia yang penting semangat tu. Okey, makan semua dah? Alhamdulillah, dah kenyang dah. Dah kenyang dah. Okey. Kuat sangat ke earphone? Okey. Okey. Baik. Dan kepada, kalau tak clear beritahu, tolong beritahu sebab ini merupakan kali yang tadi yang pertama kita buat ada sedikit problem, dan ini merupakan kali yang kedua, dan insya-Allah lah kita harap kalau ada apa-apa masalah sila letakkan apa-apa saja di ruang komen ya, untuk kami memperbetulkan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Su dan juga Zulkarnain. Selamat Hari Kemerdekaan daripada Port Teh Aiman. Terima kasih. Tadi yang awal tadi ada ramai yang ucap, tapi bila yang kedua ni ucap balik. Okey, anda boleh bertanyakan apa saja berkenaan dengan bagaimana menjadi seorang trader, permulaan, pembelajaran, apa saja. Jangan minta signal sudah. Ini bukan segmen minta signal. Cuma kita ambil pengalaman daripada tetamu-tetamu kita untuk kita guna pakai kalau yang baik. Yang tak baik pun kita jadikan sepadan. Okey? Kalau dah bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Su. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sate sempat makan? Makan. Nasi Arab sempat makan? Makan. Sandwich ada? Oh, sandwich semua ada? Sempat makan? Belum sempat. Belum. Aku satu belum ni. Satu pun tak makan lagi. Okey, baik. Alhamdulillah. Wah, anak murid nampak. Muhammad Arif Mokhtar dah masuk. Mantap si Zul. Okey, Zul masuk konti mic pun takut. Okey, tak ada takut apa. Okey, boleh perkenalkan diri Zul. Okey, nama, berasal daripada mana, status, kemudian kerja kalau tak lah. Sikit. Saya Zulkarnain, berasal daripada Teluk Paling Garang. Teluk Paling Garang. Oh, ni garang lah ni. Garang sikit. Okey. Baik. Okey. Bekerja sendiri. Kerja sendiri. Alhamdulillah. Okey. Sebagai peniaga ke, ataupun membuat servis ke, ataupun membuat servis. Oh, servis. Baik. Dah berkahwin Dah. Okey. Alhamdulillah. Baik. Tujuan kita nak kongsi pengalaman. Ada orang tu dia start daripada 2001, 2002, 2009. Yang ni kita ambil yang awal-awal, dah millennium lah konon-konon dia. Dua start pada start mengenali dulu. Mengenali 2016. 2016 Masa tu tengah kerja ke apa? Masa tu kerja lagi lah. Kerja kat mana? Dah berapa banyak tukar kerja lah. Banyak sangat Okey, masa dapat masa diperkenalkan ni bekerja di, tak ingat lah, dah lama lah. Lama apa 2016? Kerja dah banyak tukar. Oh, kau banyak tukar-tukar kerja. Okey. 2016 Pak Su tulis sini. Apa pandangan pertama tentang bila sebut pasal forex mula-mula dulu? Rasa benda ni macam scammer lah. Scammer kan? Yalah, masa zaman-zaman dulu tu memang terlalu banyak scammer. Sekarang ni dah ada juga yang terkena scammer, tapi semenjak kita publishkan benda ni, kita buat radio, kita buat TV, kita ada channel YouTube CTC, kita terangkan apa itu sebenarnya dagangan mata wang asing. Alhamdulillah, sikit sebanyak ramai dah sedar ia bukanlah satu jualan langsung. Kau fikir macam tu tak dulu MLM? Betul. Mula-mula memang fikir macam tu. Sebab apa? Sebab orang yang mula-mula kenalkan kau tu mesti dia suruh check orang, betul? Betul. Dah makan affiliate. Okey Zul. Baik, itu tanggapan di awal-awal tahun 2016. Okey, lepas tu ambil masa berapa lama pula sampai cakap kau sedar lah macam alamak forex ni betul lah. Kau sedar tu macam mana? Zul sedar tu. Tersedar time tu dah kat Facebook dah banyak tengok benda ni bukan scammer ni. Benda ni boleh kita cuba untuk cari duit tepi. Wow. Jadi kita pun cubalah try. Oh, maknanya daripada Facebook kau baca, kau tengok kawan-kawan trader semua. Cik baik kau jumpa orang yang betul.
Mula-mula sekali siapa yang Zul jumpa sebagai orang kata permulaan untuk mengenali lebih lanjut tentang forex ni? Ada member Sebutlah nama, tak apa, sini tak ada hal. Iwan. Iwan dia dah lama main masa tu ataupun dia pun baru? Dia mengenali dah lama. Okey. Tapi dia tak trade, dia invest. Oh, dia Lepas invest. lepas tu dia dapat duit yang agak pulangan yang banyak kan. Okey. Kita betul benda ni betul lah, tak scam lah. Maknanya dia itu orang panggil fund lah. Itu yang dipersetujui. Betul Okey. Okey. Baik, dan langkah seterusnya selepas ialah dah dapat lebih lanjut, apa yang Zul lakukan? Zul belajar ke, cikgu ke, kelas ke? Belajar cari cikgu lah. Cikgu yang pertama? Cikgu yang pertama dekat KL, siapa cikgu dah lupa lah. Itu kelas pertama tu? Tapi dia India, indikator. Oh, indikator. Baik, itu ada bayaran ataupun free of charge atau macam mana? Bayaran. Oh, ada bayaran juga masa tu. Berapa masa tu? Allowance pula. Dia punya fee untuk pembelajaran Itu murah, RM350 saja. Oh, 350. Tapi scalping lah, M5. Berani M5 pun. Ngerinya. Macam mana boleh terjebak ke situ tu? Ke yang kau memang jumpa dengan orang itu je lah dulu first? Orang tu dulu lah. So macam tapi modal untuk belajar tu pun tak gunakan duit sendiri lah. habis tu? Sebab sebelum tu kita dah cuba-cuba trade real sebelum belajar. Okey. Oh, sebelum kau masuk kelas kau dah trade dulu? Dah trade dulu. Kita asas dari sikit-sikit lah. So macam mana kau trade mula-mula tu tanpa ilmu tu? Jadi macam mana? Okey. Okey. Alhamdulillah okey. Wah, baik tak payah belajar macam tu. Perlu ilmu kita kena cari. Nampak tuan-tuan dan puan-puan saya congkel sikit je. Sekali dia keluar dia kata ilmu kena cari. Itu sebenarnya nasib lah. Apa orang panggil? Beginner luck lah. Okey, kelas yang ambil mula-mula tu adalah bertujuan untuk tahu ilmu lebih mendalam ke ataupun apa? Tahu ilmu lebih mendalam, tapi dia ajar tak payah nak fikir apa, tengok Indi ni bersilang, kita buy, bersilang sell. Wah, lain macam tu. Bersilang. Bersilang sell, bersilang buy. Okey, itu ilmu yang pertama. Selepas pada belajar ilmu tu, adakah Zul rasa ni lah dia kot cara trade yang betul ni? Rasa macam tak puas hati lah dengan apa yang kita belajar ni. Rasa macam ada benda yang kurang. Tak cukup tak cukup. Sebab terlalu simple. Macam takkan macam ni je kot dia punya apa kita nak belajar, takkan macam ni je kan. Betul juga sebab maknanya tak lengkap lah bagi Zul, tak lengkap lagi lah. Okey, yalah, kalau nak ikutkan tanpa belajar pun dah boleh buat profit, betul, sebelum tu. Tapi adakah Zul terus mencari terus mencari lah sampai sekarang. Dan kalau boleh cerita pengalaman sikit tentang forex ni yang boleh kita berikan kepada penonton-penonton kita ni, sikitlah pengalaman belajar tu macam mana. Pengalaman belajar, masa belajar sendiri tu, masa kelas pertama Indi tu, sebelum tu sell dengan buy belajar dengan siapa? Sebab saya dah agak lama juga kan, dah tengok apa, dah hadam lah benda tu, tengok macam nak buy, macam nak sell. Kita dah kaji dia punya MT4 tu. Okey. Kaji tengok ni macam ni. Berapa lama kau belajar sendiri tu? Dalam 6 bulan macam tu lah. 6 bulan Itu kenal MT4 je lah. Iyalah, betul lah. Itu penting tu. Itu penting. Sebab bila mula-mula tak kenal, tapi lepas tu rasa tak puas hati pula, walaupun dah profit. Lepas tu cari cikgu yang pertama. Dan adakah Zul ambil cikgu pertama punya ilmu untuk trade ataupun masih tak ada? Saya tak pakai, samar-samar lah. Dah tak pakai yang first saya belajar, tak pakai. Tak pakai langsung? Tak nampak tak.
Okey. Sebab saya sekarang naik kecat lah. Sebabnya ramai juga kadang-kadang dia belajar banyak cikgu. Betul. Baru dia jumpa cikgu yang betul-betul memberi dia rasa keserasian menggunakan tool daripada cikgu-cikgu. Kemudian selepas belajar tu terus trik sendiri je lah. Pakai sendiri punya idea. Pakai yang saya belajar dulu. Okey. Sebab boleh pakai tu, tapi cuma yalah scalping M5 kita bekerja nak asyik tengok telefon je. Oh, masalah kau tu. Memang masalah kalau M5 kau scalping 24 jam nak scalping. Nak kena pegang telefon tengok. Okey. Tapi penat lah kan. Nak sentiasa tengok telefon je. Orang tengok pun Muhammad ni apa benda ni, dia tak boleh lepas dengan telefon je. Okey, baik. Kemudian selepas cikgu yang pertama, kelas mana pula yang diambil? Saya pergi seminar cikgu Bahar. Bahar Kelantan ke Bahar mana? Cikgu Zul dengan Cikgu Zulkifli yang cikgu Bahar, CBR. Okey. Fibo Musang. Baik. Fibo Musang tu berapa lama pula tu? Itu sekejap je. Susah nak Adam lah. Susah nak Adam Sebab ada orang ni dia agak cepat kan. Ada separuh tu dia agak lambat, macam Pak Su juga lah. Pak Su pun lambat juga ni. Dia tengok. Terkial kan. Tapi tak apalah. Mungkin biar dia lambat asalkan pasti sampai tu dah lah kan. Okey. Berapa ramai cikgu sifu yang Zul belajar sebenarnya? Semua sekali berapa orang? Ada 5-6 orang lah. 5-6 orang. Dalam ramai-ramai tu lekat cikgu yang mana punya ilmu? Selepas saya belajar Fibo Musang, lepas tu saya rasa macam tak selesa lah dengan saya. Okey. Saya gunakan tak sesuai. tak sesuai. Macam saya tak dapat apa yang saya nak kan. Okey. Saya gunakan basic lah. Saya belajar basic. Oh, balik semula ke basic. Sebab daripada mula tu tak belajar basic, terus belajar teknik. Okey. Jadi memang tak boleh nak lompat lah. Benda ni kita tak boleh lompat. Kita kena step by step. Okey, dengar tuan-tuan step by step basic. Mesti nak kena ada basic. Sekurang-kurangnya anda tahu basic correct. NT4 apa, sell, buy, pergerakan, nama-nama yang penting patut yang anda belajar dulu. Okey, terus sambung. Lepas tu? Lepas tu saya gunakan basic support and resistance saja, supply and demand. Sampai sekarang saya gunakan tu je. Sampai sekarang. Habis belajar dengan 5-6 orang cikgu tu? Yang mula-mula lain, yang selepas tu semua sama juga. Cuma saya nak cari kefahaman yang saya boleh terima. Saya tak boleh macam cikgu tu ajar saya. Okey. Saya takkan dapat semua ilmu yang dia ajar. Betul. Mungkin saya akan dapat bab ni. Okey, tukar cikgu ni akan dapat bab lain. Cikgu ni bab lain. Kefahaman. Betul. Maknanya ambil sedikit demi sedikit. Tapi memang betul juga, ada juga orang yang berjaya, dia pergi ke semua kelas. Berapa ramai sifu yang ada dekat Malaysia ni. Yang ni dia ambil sikit, yang tu dia ambil sikit. Lepas tu dia cantumkan kan. Itu pun satu cara yang bagus. Baik, kita layan dulu di ruangan komen ni. Kita ada kat sini Muhammad Arif dah baca tadi ya. Ni Joe Rizal Zul masuk konten. Oh ni pun dah baca ni. Joe, relax Joe. Muka jangan cuak sangat ramai bisik kau ni. Okey, Pok Teh Aiman, orang kampung saya tu Pak Su. Ya ke? Oh, saya pun Teluk Panglima Garang juga. Tak pernah jumpa pun Pok Teh. Okey, ojo deredek. Ojo deredek kang. Okey. By Goal Zulkarnain. Okey, Atikah Rahman, selamat hari kemerdekaan Pak Su dan juga Tuan Zulkarnain. Muka cool sikit ya. Okey. Cuma je komen pasal muka ni. Suara goyang ni. Okey, dia bukan goyang. Dia sejuk aircon ni. Dia kena faham situ. Okey, ni mesti juta-juta kena scam. Kejap saya tanyalah, dia pernah kena scam berbanyak ke? Okey, saya cuba nak cari kalau ada pertanyaan letakkan di ruang komen anda tentang pengalaman, mungkin nak tanya pasal pembelajaran. Lepas tu teknik silang Effendi. Salam Merdeka DJ Pak Su dan juga tetamu jemputan. Okey, ya Cikgu Effendi Nordin. Bagus cikgu ni. Belum ada belum ada lagi. Ada seorang lagi tanya Amarut Maka. Oh, baju lawa Pak Su.
bajubai.com. Pergi kat situ. Macam-macam design kemerdekaan dan juga Hari Malaysia dia. Baik Zul. Tahun berapa yang Zul betul-betul steady dalam trade ataupun masih di ambang-ambang tidak 2018. Itu Zul rasa Zul dah betul-betul boleh cari makan dengan trade ni ke macam mana? Boleh lah. Boleh cari duit tepi. Boleh cari duit tepi boleh. Ada bagi apa target ke ataupun apa? Tu yang masalahnya. Kenapa? Masalah apa tu Zul? Target ada. Target boleh dapat tapi kadang kita nak lebih Dia baru dalam 2016 sekarang ni 2020 baru 4 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, baru 4 tahun. Ini kita CTC panggil untuk orang yang baru-baru. Jadi selalunya kita ambil yang dah 10 tahun, 11 tahun. Kali ni kita ambil yang agak fresh lagi lah. Okey, dan sekarang ni teknik yang digunakan fully SNR sahaja. SNR and supply and demand Sandy. Wow. Yang tu mendatangkan hasil. Okey. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Syuki FX. Lepas tu Cikgu Nizat Pawan. Salam Bakso, salam Merdeka. Siapa ya? Ni macam kenal aja ni daripada okey. Afzal. Dia bawa balik laut ni. Menteri Lautan. Menteri Lautan dia. Tokek lembu dia, tokek kambing dia. Dahsyat. Okey, Merdeka Bakso daripada Muhammad Ruhaifi Efek. Okey, belum ada lagi. Okey, pengalaman sepanjang menjadi seorang trader ni, Zul. Kesimpulan untuk bahagian pahit dia tu. Apa pahit, sebenarnya? Sebab pahit MC lah. MC. Okey, MC yang macam mana yang rasa tak boleh lupa sangat, Zul? Dia mesti ada. Kau dah 5-6 tahun ni mesti ada lama ada satu masa trade yang orang kata pahitnya ya Allah termenung, terduduk. MC yang kesilapan yang asyik kita ulang je lah. Benda yang sama. Apa kekurangan masa tu? Ceritakan. Apa macam yang saya trade memang tak ada SL lah. Lain macam kau ni. Tak ada SL lah? Tak ada. Salah cut loss? Salah tak balik je saya cut loss. Okey. Tapi bila satu malam tu dah salah, saya tetap dengan harapan dia patah balik. Memang takkan patah balik dia lah. Teknik harapan lah. Teknik harapan. Kau guna juga teknik harapan tu Gunalah mula-mula. Itu semua tak boleh elak. Semua orang mesti akan guna teknik harapan. Yelah, betul. Teknik harapan tu semua orang guna. Semua trader akan guna. Ya Allah, naik lah. Aku agak-agak macam tu lah, macam ni lah kan. Tapi sebenarnya tak. Okey, sebenarnya kesilapan yang sebab apa Pak suruh Zul cerita? Sebab tak nak orang di luar sana ulang. Kalau dah silap, apa yang perlu dibuat? Dan adakah sampai ke sekarang tak ada stop loss? Sampai sekarang. Wah, kau lain. Cuma ada zone. Saya akan tandakan dia punya zone. Kalau dia breakout atas, saya baru cut loss lah. Kalau tak ada, saya akan biarkan dia. Macam Majalah Nasim juga ni, cut loss ni. Kena berani lah. Kita dah riskan kita punya berapa kan. Okey, kalau dia breakout je, kita cut loss. Walaupun jumlahnya besar, kita tetap cut loss. Okey. Dan yang manis Zul? Yang paling manis dalam kau trade ni? Yang paling manis withdraw. Banyak tak? Cerita sikit. Tak adalah banyak, tapi kita konsisten lah. Macam kita target seminggu berapa ratus dapat. Wah, tu yang best tu. Bila okey lah, market cantik ikut kita je. Okey, mood cantik, okey. Kau ada rasa tak bila asyik profit je kau rasa macam kau dah pro? Tak ada. Tak ada. Tak ada Belum. Kau jangan sampai macam tu. Sebab saya rasa masih nak cari lagi cikgu lagi untuk belajar, cari kefahaman lagi lain. Bagus. Sebab ramai yang dia akan bila dia dah selalu profit, target capai, wah dia rasa macam wah aku ni
dia akan tiba satu masa nanti apa yang dia rasa tu memakan diri dia. Ini pengalaman. Maksud cerita daripada pengalaman. Sekejap ya. Mas Tazul pernah gunakan teknik terbalikkan phone tak? Siapa tu? Terbalikkan phone. Allahu Akbar. Anwar MY, salam. DJ Pak Su dan panel jemputan Zul. Power ni tak ada SL. Okey, jangan lupa sebut nama. Okey, 100 USD berapa slot sesuai untuk satu pair? Okey, ni dah ada. Ni saya suka ni bila ada soalan-soalan macam ni. Okey, bagi Zul yang tak ada SL, yang hanya adalah cut loss. Okey. Macam Muhammad Rahmat dia bertanyakan 100 USD. Berapa size slot sesuai untuk size pair? Untuk satu pair size pula. Tengok untuk pair. Tengoklah pair apa. Tapi kalau modal macam Macam 100 untuk long term saya target untuk 5 sen lah. 0.1 5 layer lah. 0.1 5 layer. Wah, bagus. Idea yang sangat tu. Dan adakah Zul buat benda yang Zul cakap ni? Tak. Kau berapa? 20 Saya sen? 30 sen? FM full margin je. Wah. Hari ni tetamu kita lain macam. Trader kampung. Full margin tuan-tuan. Okay, Muhammad Rahmat tapi kalau nak save tadi macam Zul cakap lah. Untuk 100 tu boleh je, nak full margin pun boleh. Kalau kita rasa tak confident, tapi Pak Su rasa bagi Pak Su tak perlulah kita tak perlu ikut cara orang lain. Tepuk dada, tanya diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Sebab duit kita susah nak cari. Kalau kita depo 100. Sekarang ni 100 dah 400 duit Malaysia. 400 lebih 400 lebih. Jadi jimat-jimat. Sebab ada cikgu yang beri pendapat dia 1 sen, naik sikit 5 sen, macam tu kan. Jadi maknanya kita boleh rancang sesuatu, tapi merancang dengan stop loss. Kalau main stop loss, kalau cut loss je lah. Jadi tak sempatlah kita gunakan untuk kita buat mapping yang lain pula. Ya, mapping pertama tak jadi, pair ni macam kalau mau kita pergi ke pair lain. Okey. Jadi Muhammad Rahmat, terima kasih atas perhatian dan juga soalan. Modal berapa sedap nak full margin ni? Berapa yang kita sanggup loss lah? Okey, macam Zul? Paling besar? Paling besar? Saya gunakan 100 lah. 100 lah. Oh, dahsyat kau ni. Kalau jadi berlipat kali ganda. Kalau tak jadi kita dah tahu kita punya kerugian kat tu je. Okay, macam mana confident Zul boleh sampai macam tu? Tak tahu, ada datang itu memang ikut mapping Zul ke, ataupun kiraan Zul ke, ataupun bila tengok pergerakan tu? Bila nak full margin ni? Ke setiap bila dia sampai zone yang saya tunggu saya mesti akan tunggu zone yang dia sampai. Itu yang Pak Su nak tahu. Ingatkan full margin manjang je, tak ada setup pun nak bantai juga kan. Maknanya ini bila ada setup yang cantik baru kita buat. Kita tak sentiasa entry. Kita akan tunggu bila setup harga tu baru sampai kat kawasan kita, zone kita baru masuk. Dan 100 tu kebiasaan. Kalau nak full margin, hantam terus. Kawan-kawan. Okey daripada Cikgu Afendi ni, apa pair kegemaran? Ada tak pair kegemaran yang Zul ni? Ataupun saya punya pair kegemaran daripada dulu saya trade sampai sekarang, saya cuma trade gold dengan JJ saja. Gold dengan JJ tuan-tuan, perempuan. Alah, biasa je tu pairnya. Memang daripada awal atau ini terikut orang, ataupun memang feel dekat situ? Feel dengan dia punya pergerakan tu. Yalah, sebab kau belajar mula-mula kau main M5. Mana tak terkejar, memang kau seronok lah dia pergi dia turun kan. Jadi kita makan scalping atas bawah, turun naik boleh dapat. Sebab yang dulu tu atas bawah makan ni boleh jadi cikgu aku ni. Yes. Okey, baik.
Sedikit lah kita kongsi lah untuk pengalaman mereka di luar sana. Bagi mereka yang masih lagi zero, yang tak tahu apa-apa, ini soalan ni memang Pak Su akan tanya kepada setiap tetamu, sebab setiap tetamu dia ada idea mereka. Jadi untuk Zul pula, untuk orang yang baru nak mengenali mereka kat luar sana pun mungkin sedang mencari apakah side income yang aku boleh buat. Ada yang tak boleh nak keluar rumah, payah nak pergi kerja apa semua, ataupun kerja dia busy. Apa sedikit nasihat daripada Zul untuk diorang-diorang ni? Nasihat saya, ilmu lah, cari ilmu dulu sebelum nak trade ni. Kena cari ilmu yang cukup sebelum masuk dalam bidang ni. Belajar dulu. Kita jangan sayang duit kita untuk pergi cari ilmu. Biasa orang ada yang banyak yang terus depo, terus main, dia tak cari ilmu. Bila dah trade loss, dia kata ini apalah kan. Jadi bagi saya, benda ni kena belajar dulu, jangan sayang untuk duit kita untuk belajar. Baik. Berapa banyak dah habis duit belajar? Banyak Banyak kalau dah. nak ikut fee ni. Okey, terima kasih Zul bagi satu pandangan yang sangat baik untuk yang di luar sana yang masih lagi mencari-cari apa, macam mana aku asyik dengar member cakap je. Pertama sekali boleh dapatkan dekat YouTube, dekat Google, basic apa itu forex. Itu paling penting lah. Lepas tu naik sikit basic, lepas tu naik lagi belajar tentang MT4. Apa tu MT4, apa tu buy, apa tu settle. Kemudian baru cari cikgu. Itu cara yang paling baik lah, sebab kita belajar daripada start. Okay, Zul, sepanjang jadi trader ni, Zul sekarang rasa dah konsisten sepanjang jadi trader ni? Maknanya bila nak pakai, ada duit, lepas tu konsisten, ada sampai target. Kalau contohlah, kalau seminggu 100, untung $100 ke $200 ke, adakah itu capai karyawan? Kalau 100 USD boleh capai setiap minggu dengan pair, dengan entry yang boleh dipercayai lah. Maknanya memang banyak yang Zul buat, Zul menanti peluang. Saya banyak tunggu lah. I will wait for the price come back to me. Ui, takut aku nak interview ni. Aku dah lah orang putih, tak apa pandai. Kalau dicarut aku pun aku tak tahu. Tak ada. Itu trademark je. Oh, trademark. Okay, betul lah. Kalau kalau dia tak datang dekat kita, takkan kita nak trade. Kita jangan kejar dia, kita penat nanti. Jangan kejar Kita tunggu dia datang pada harga yang kita nak. Baik. Okey, apa ada soalan lagi? Silakan. Paling banyak withdraw. Paling banyak withdraw berapa FU? Okey. Paling banyak withdraw lah, pengalaman. Tak ada banyak-banyak mana pun. Saya sebab ada untung saya terus withdraw. Saya tak ada akan simpan benda tu dalam MT4. Sebab bila kita simpan kat dalam tu, itu bukan duit kita lagi. Itu masih duit broker. Bila kita dah withdraw, itu baru duit kita. Bagus lah. Macam kita punya target dapat, kita withdraw. Ada untung ini hari, kita withdraw. Walaupun $20, $30 withdraw $20 ataupun kau tunggu 100 dulu baru tapi tak adalah 20 selalu biasa mesti tinggi sikit. Macam mana? Biasa 100 lah. Macam itu target engkau tu. Zul dah ada target sendiri ya, dapat 100 withdraw, ada 100 withdraw. Bagus. Separuh orang tu dia biasanya dia akan withdraw. Dapat je dia withdraw. Kita kena buat macam tu. Kalau kita tak buat, akaun akan besar, kita pun akan jadi sikap tamak. Start lot besar, bila lot besar kita kena biar akaun lebur. Macam mana nak jaga perasaan? Okey lah, Pak Su modalkan 100 USD. Pak Su trade, dapat spinner cantik apa semualah. Market pun memang dalam bacaan lah konon-konon ni, dalam bacaan kan, trade. Lepas tu bila dah untung 100%, modal 100 USD, untung 100.
Lepas tu tunggu lagi. Konon-kononnya dia lepas 100 tu nak upload lagi kan. Itu pandangan Zul macam mana? Adakah bagus ataupun baiklah withdraw dulu? Kalau bagi saya withdraw dulu lah, sebab itu dah 100% kan. Yalah betul. Kita withdraw dan kita biar kita punya untung, modal kita dah ambil dah. Kita simpan je yang tu. Okey, baik. Baik, siapa idola dalam Sifu? Siapa idola Sifu dalam efek dalam ni? Okey, siapa idola? Sekarang ni siapakah menjadi idola engkau, Zul? Tak tahu nak cakap. Ramai kot. Ramai Sebab apa ramai? Sebab dia dah berjaya. Dengan mungkin dia dah jadi full time lah. Okey, salah seorang yang kau rasa nak jadi macam dia? Apa, Tokek Lembu tadi? Tokek Lembu, Abang Apis. Dia trade tak selalu, tapi sekali dia trade ambil kau. Kau pergilah impit satu kampung dengan dia. Kau buat bela lembu ke apa. Nak kena kerja dengan dia dulu. Cuci kandang dulu. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, dalam kita bersuka-sukaria ni, kita santai-santai sembang. Sebenarnya ada mesej yang kita nak sampai. Sebenarnya pembelajaran ilmu tu sangat penting. Lepas tu idola ni Sifu yang menjadi semangat, membakar semangat kita. Kita tengok seseorang Sifu ni, ya Allah, Sifu ni relax je, tak ada pula pegang phone 24 jam kan. Itu penting supaya kita jadi lebih cerdik. Kalau 24 jam kau nak trade, setiap masa, bila masa kau nak jaga diri kau ni, kau kena bagi masa diri kau untuk pagi dengan family ke, kerja ke kan. Kalau dah 24 jam macam tu, naik motor pun pegang, naik kereta pun pegang, sanggup double signal pasal nak masuk entry, nak close kan. Itu sebabnya kadang-kadang segmen-segmen macam ni dapat membantu sedikit sebanyak lah. Kepada yang baru-baru, relax, belajar basic dulu, SNR, SND. Itu penting sebelum anda nak pergi lebih jauh. Anda nak pergi BBMA ke, Elite Wave ke, Fibo pula macam-macam. Fibo ada. Tapi yang penting Zul, macam Zul cakap tadi, yang paling penting sekali, belajar basic dulu. Tahu dulu apa maksud forex tu. Kalau tidak nanti kita tak tahu apa yang kita buat, apa yang kita trade. Kita trade mata wang asing ni, ni ada kesempatan ni kan. Kita trade mata wang asing. Okey, iaitu mata wang Amerika, Eropah, Kanada, ya. Sebab kalau nak ikut fizikalnya, kita beli duit di money changer masa dia rendah. Kemudian masa duit dia naik, kita jual balik dekat money changer. Kalau semua orang pemain forex buat macam tu, penat money changer kat Malaysia. Sebab tu kita ada broker-broker yang dilantik, sama macam bursa saham juga. Dia fizikal juga sebenarnya. Baik, Zul, apa pandangan Zul tentang forex sekarang? Macam mana nak cakap? Kalau nak dijadikan sebagai income kedua, bagi pandangan Zul, adakah dia, maksudnya adakah dia tu boleh dijadikan sebagai set income kedua kita? Boleh. Bagi pandangan boleh dengan ilmu yang cukup lah. Tanpa ilmu kita akan loss saja. Betul. Sebab kalau nak fikirkan loss ni, banyak cara loss dan banyak ringgit, banyak masa, banyak tenaga dihabiskan. Baik, daripada segi kehidupan, kerja dan trade, pembahagian masa, saya trade biasa akan pada waktu petang lah. waktu habis kerja ke macam mana? Ataupun masa market tengah buka tu? Tak ada. Tengok lah, saya akan macam tengok harga, macam minggu ni harga tak sampai kat kawasan saya biar dulu. Bila dia dah sampai saya akan menghadap lah, tengok, tunggu. Ada sampai masuk, tak sampai saya tak masuk. Maknanya
pembahagian sekarang ni kerja dengan tu dapat di spread lah. Sebab kerja sendiri kan kita boleh oh ni makan dah sampai kerja tukar petang lah. Oh, semua buat kerja sendiri kan? Kerja sendiri. Bukannya kerja 9 to 5 apa semua kan, macam apa office hour kan. Kalau office hour tu dia agak sukar jugalah bagi Pak Su kan. Dia bila habis kerja je barulah kita boleh trade. Kalau tidak nanti kita dah curi masa, kita dah gunakan masa waktu kerja untuk trade tu salah. Tak boleh. Baik. Idola tadi dia dah beritahu. Speaking terus. Saya cari lagi. Paling banyak loss. Paling banyak pernah loss dalam satu kali trade tu. Satu kali trade tu. Janganlah kau campur banyak. Satu kali saya trade tu lah, dia dalam saya cut loss dalam 1,000 lebih lah. Itu dia start daripada $100, dia naik kau tak withdraw ataupun tak withdraw. Itu sebab tak withdraw. Ingat nak grow pergi lagi tinggi. Tapi itulah, bila kita makin besar dengan lot lah. Sebab dah account dah besar kan. Kita besar dengan lot. Time tu pula makin tak jadi, tak menyebelahi kita. Kita kena sanggup cut loss dengan jumlah yang agak besar. Yang macam kita cakap tadi tu lah. Bila kita dah profit, kita letak lagi dalam account tu. Jadi bila kita tengok balance aku banyak ni, kan, besarkan lot, naik lagi, besarkan lagi. Sepatutnya kita kena konsisten dengan lot yang daripada kecil. Santai je kita trade. Barulah dia tak tangkap jiwa kan. Kalau tak senaman jantung. Dan bila loss tu yalah, sikit sebanyak memang dia ganggu lah emosi. Dah untung sampai 1,000 lebih tu, kan, dah 4,000 duit Malaysia, 4,000 lebih dah. Macam mana pun akan terasa. Pernah ke rasa kecewa sampai aku fed up lah nak main forex ni? Pernah tinggal ke forex ni? Pernah cuba nak tinggal, tapi kira saya cerita benda ni saya dah give up dengan saya punya cikgu lah. Lepas tu dia minta tolong saya, tolong jangan give up, teruskan. Dia macam bagi semangat, kata-kata semangat saya balik, buat saya macam aku kena buat juga. Sebab apa aku kena mengalah sekarang? Tengah aku nak mengalah kat pertengahan jalan ni. Jadi saya pun teruskan sampailah sekarang. Penyebab rasa macam give up tu loss lah. Sebab yang dulu loss dalam, yang mula-mula tu lah, loss dalam $700 USD lah. Kita simpan dia daripada kecil pergi besar, dalam 2 jam dia makan, habis. Dia makan sekejap je. Kau simpan punya lama. Kerap ke benda tu berlaku sampai kau jadi rasa macam alamak, malas aku nak main lah. Itulah cakap kesilapan saya kat situ je. Bila dah grow daripada kecil, dia naik. Kita tak nak withdraw, kita biarkan ni boleh besar lagi. Kita pun besarkan lot. Kita main pair gold dia agak jahat sikit. Betul. Dia boleh pergi 100 pip tu senyum je. Itu yang membuatkan jadi kecewa tu. Sampai dah give up memang dah tak nak ni dah main. Ni memang susah lah, bukan rezeki kat sini kot kan. Tapi saya pun cikgu cakap kau tak boleh give up. Dia minta tolong sangat saya, cakap jangan give up. Saya pegang kata-kata dia sampai sekarang. Saya kena cuba paksa diri saya untuk cuba cari ilmu lagi sampai saya rasa puas. Dah sampai kepuasan? Belum masih lagi dalam pencarian. Tapi dalam pada masa sama, tak lupakanlah SOP yang dah berlaku tu tak buat dah. Tak buat dah. Maknanya saya akan catat semua benda yang saya buat kesilapan tu, saya akan catat biar ingat. Kau catat setiap kesilapan ni? Ini kesilapan ni kenapa dia? Sebab aku tak cut loss, dia dah tak valid, tapi aku tak nak cut loss. Aku masih gunakan teknik harapan lagi. Habis lah, kena lipat. Maknanya kau akan tulis kesilapan, kemudian kau akan baca balik. Baca balik. Kau nak tengok kelemahan diri kau. Sebab kita bukannya boleh ingat semua benda. Jadi bila kesilapan itu kita tulis kat kertas,
Bila ada masa free tengok, oh ini kesilapan yang aku sentiasa ulang. Benda ni je kita kena cuba elak benda ni. Oh, bagus. Satu tip yang menarik bagi Pak Su. Tulis setiap kesilapan. Untuk yang kalau itu kesilapan, untuk yang betul pula tulis juga ke ataupun tulis juga. Setiap kali profit, sebab apa aku profit apa semua. Macam profit saya dah tengok, saya buka, oh ini aku memang tunggu zone ni yang tepat. Okey. Yang lain semua belum sampai, kita dah masuk lah. SOP belum complete, kita dah masuk lah. Macam tak sabar nak masuk kan. Kita tangan gatal. Jadi sampai sekarang saya kena macam lebih sabar menunggu zone dia sampai kat zone, baru saya masuk betul-betul sampai. Okey, maknanya salah pun tulis, betul pun tulis supaya kita tahu, oh betul bacaan aku yang ni. Lain kali boleh tengok balik. Okey, macam sebab market ni sama je, setiap hari dia benda bergerak tu sama je semua. Berulang tapi kita tak nampak. Kan kalau kita tak catat macam mana nampak kan? Catat tengok, oh ini rupanya. Macam tu je saya punya cara lah. Lain orang lain cara. Tapi salah satu cara yang baik. Sebab apa, kesilapan kita tulis. Kalau kita betul pun kita tulis, baru kita tahu. Okay, aku pasal apa aku profit hari ni. Oh ni bacaan aku kat sini, aku target dekat sini. Oh jadi dah tanda. Lain kali kalau corak tu datang lagi ataupun yelah kan, bentuk yang sama kita buat lah. SOP ada kita masuk. Okay, kita punya target TP sampai sini. Kalau kita lebih tak boleh. Baik. Okay. Betul ke ilmu tak ada Okey, sekejap ya. Daripada mana tadi? Lepas withdraw payung member roti canai. Anwar MY, biasa mengetir di mana? Nampak biasa lepak-lepak kat mana? Mungkin adalah daripada kalangan penonton kita ni nak lepak-lepak dengan kau, sembang-sembang, tukar-tukar pendapat. Biasanya kau base dekat mana? Saya jarang lah minum. Kalau ada orang ajak baru saya minum. Ngeteh lah. Duduk rumah je lah. Wah, suami Michelin kau ni. Alhamdulillah lah. Anak apa kan? Dua ya. Baik, yang tanya mengeteh kat mana, just PM aja. Cakap nak jumpa Sifu, nak mengeteh ke, nak bertanya pandangan ke, nak kongsi-kongsi ilmu. Sebab dia kena benda macam tu baru kita buka sikit. Makin ramai kawan, makin ramai pendapat, makin banyak pendapat. Okey, Amar Maka, betul tu, kalau ilmu tak ada memang jahanam. Musuh utama dalam forex adalah tamak haloba. Komen sikit tentang tamak haloba ni. Itu memang betul. Semua orang trader yang baru mengenali dunia ni, dia akan tamak. Dia fikir nak masuk lot besar je. Dia fikir nak masuk ini hari besok kaya. Oh jangan. Tu sifat tu dia memang boleh ke cara nak kontrol tu macam mana? Kadang-kadang kita boleh cakap, bila kita bagi nasihat, bagi pandangan kat dia, kadang-kadang yelah macam Pak Su sendiri lah, takkan aku sampai nak untung $30-40 ni, bila nak macam mana nak handle orang-orang yang tamak aloba ni? Itu tak boleh nak handle lah. Itu terpulang pada diri sendiri lah. Kena fikir lah. Sebab kita main dengan mata wang USD, kita kena fikir kalau 40 USD tu sebenarnya banyak. Kalau RM40 pun dah banyak, 40 USD lagi banyak. Kalau kita bersyukur dengan sedikit, Allah tambah lagi dengan yang besar. Nampak dia keluar pak. Baik. Okey, apa lagi soalan yang ada ni? Tunggu time frame berapa tu nak tunggu market sampai? H4 sekarang ni memang kau amalkan H4? Saya akan tengok arah weekly untuk kita punya arah. Weekly adalah arah. Okay. Weekly dengan daily arah. H4 saya punya zone tunggu. Baik. Okay, ada lagi tak? Dalam dunia forex ni ada dua jenis trader, kata Muhammad Siddiq. Satu jaga modal besar, trade dengan lot bersesuaian. Satu lagi trader full margin, SL, dia MC. Apa pandangan tuan? Okey, pandangan Zul ni daripada Muhammad Siddiq ni. Dia ada orang yang mempunyai, dia jaga dengan modal yang besar. Lepas tu
Lepas tu dia masuk dengan lot yang bersesuaian. Lagi satu trader full margin ni, SL dia MC. Apa pandangan tuan? Rasanya macam kau juga kot. Tapi kau tak ada stop loss kan? Kita tengok pada dia orang lah. Dia orang nak yang macam mana. Dia nak trader scalping ke, intraday ke, swing ke. Kalau dia rasa dia ada duit yang banyak untuk MC, dia sanggup MC dengan modal yang ada, dia boleh lah buat FM. Try full margin. Ada setup full margin. Kalau dia rasa nak untuk long term, dia guna modal yang besar, dia guna load size yang bersesuaian, itu akan konsisten untuk jangka masa yang panjang lah. Baik, itu pandangan Zul Okey, terima kasih Zul. Satu pandangan yang baik juga bagi Pak Su. Kalau kita nak full margin ni, sudah pastinya kita akan tepuk dada tangan selera. Kita tahu okey, kita ada duit sebanyak $500 ke ataupun $100 ke $50 nak full margin, just sebab kita dah tahu dah kalau tak capai dia akan habis. Kita akan maknanya kita dah redha dah kat situ kita kan. Kita dah tahu kita punya SL tu lah, MC lah. Kalau ada mempunyai modal yang besar pula, trade dengan lot yang bersesuaian, saya rasa itu lebih bagus lah bagi bagus saya. Dan konsisten. Betul betul. Betul Okey, baik. Muhammad Siddiq terima kasih Muhammad Siddiq atas pertanyaan yang sangat baik. Ni daripada Faiz Sahardi. Cukup dah ke ada satu akaun Sifu? Pandangan. Boleh lah kita nak buat satu boleh, nak buat dua boleh, tiga pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita ada modal yang contoh ada 300 USD, kita pecah kepada 3. Baik. Kita gunakan ni. Kalau setup tak jadi, kedua mungkin jadi, akan dapat Akaun kedua akaun kedua. Jangan kita modalkan untuk semua kat situ. Bila MC banyak lah kat situ. Mana kita pecahkan modal yang kita ada. Kita nak 50 USD satu akaun ke, 100 USD ke, 20 USD ke, 30 USD pun boleh. Tak masalah. Yelah, seorang boleh ada 8 akaun kan dekat atas satu nama kan. Okey, siapa ni? Faiz Sahardi nampak dia macam orang Pahang. Baik, itu dia pandangan daripada Zul tadi. Ada lebih baik sekiranya ada modal lebih, nak depo lebih, pecahkan pecahkan akaun. Jadi tiga macam tadilah, kalau 3 akaun kita pecahkan. Kalau gagal yang akaun pertama, kita boleh betulkan balik akaun yang kedua. Kalau dah betul yang akaun kedua, mungkin kita boleh lipat gandakan akaun yang ketiga. Sebab kita dah tahu kesilapan akaun satu macam ni, kita betulkan dekat akaun kedua. Dia kita bantai lah. Maknanya kita dah tahu dan kita confirm. Baik, terima kasih Faiz Suhardi. Okey, untuk newbie cukup tak 3 bulan untuk konsisten? 3 bulan Cila Zul, pendapat Zul? Newbie tak tahulah, cakap tu jangka masa yang pendek sangat tu. Pendek sangat untuk konsisten. Pak Suban agak soalan tu ni daripada Sabah ni, Ranau, Kota Kinabalu. Ya. Dia kata untuk newbie cukup tak 3 bulan untuk konsisten? Untuk belajar kalau belajar 3 bulan tak cukup. Belum cukup lagi. 3 bulan tu rasanya mengenali dulu. Kita kenali dulu apa tu forex, macam mana pergerakan forex. Kemudian lepas 3 bulan kita tengok pula pergerakan chart tu. Kalau ada rakan yang dah awal dalam bidang forex ni, boleh berjumpa dengan mereka juga, bertanya macam mana nak, apa maksud buy, sell, dan macam mana boleh dapat keuntungan dan kerugian. Itu mustahak. Sebab dalam mata wang asing ni kita bukan sentiasa untung, tapi kita boleh kawal loss kita dengan keuntungan sekiranya kita ada ilmu. Betul Baik, newbie cukup tak 3 bulan? Pak Su rasa pun bagi Zul sangat singkat 3 bulan untuk konsisten. Memang ada Hasmawi Hitin, memang ada sejenis orang yang dia cepat tangkap. Tentang pembelajaran basic chart, buy sell, dia memang cepat. Sebab Pak Su ada jumpa, tapi dia bukan 3 bulan lah.
Dia seorang gadis berumur 20 tahun, Pantai Timur, bersama dengan grand dia, nenek dan datuk dia. Jadi dia mengambil masa macam tu lah, setahun, and then dia hanya target dalam seminggu, dalam sehari kalau dia ada peluang, dia cari keuntungan dalam $20-30 saja untuk dia sambung belajar. Dia tak nak menyusahkan keluarga lah. Sebab dia datang masa tu dengan atuk dan nenek dia, pesara kerajaan pun trade juga, daripada jual nasi ayam berhenti Trade. Trade. Target dia tu saya suka. 3-40 20 ada, 20 withdraw. Nampak tak kat situ? Pak Su nampak macam jangka panjang dia memang sesuai sangat. Dan sekarang ni untuk pelajar-pelajar, lepas you dah habis, you tak tahu apa nak buat, sebab minda tu tengah fresh, memang cepat. Carilah kawan, cikgu untuk anda belajar. InsyaAllah akan boleh datangkan keuntungan. Baik, si Fuzul dah berapa lama konsisten? Dah berapa lama dah? Kalau nak ikut-ikutkan, dah berapa lama Zul konsisten? Dan Zul rasa, wah aku selesa dah aku trade. Last ni Joe ni memang nak kena ni. dia bertanya untuk orang ramai. Okay. Dalam setahun dua ni lah. Dalam setahun dua ni, maknanya daripada 2019 bawa ke 2018 bawa ke 2020 dan nak masuk ke 2021 dah ni. Okey, baik. 2 tahun tuan-tuan belajar daripada 2016, 2018 sampai ni barulah berasa konsisten. Bukan tak pernah rugi Rugi tetap rugi tetap ada, tapi dia cover dengan profit. Dia kena faham situ. Dia bukan hari ni masuk $100 kau akan dapat 100,000. Itu jarang, tak ada. Dia kena tahu kepahitan juga sebelum ada kemanisan. Okey, akhir kata daripada Zul sebelum kita mengakhiri segmen kita ni. Ada ucapan terima kasih? Wah, lama fikir tu. Okey. Tak tahu nak cakap. Okey, baik. Okey, terima kasih Zul kerana sudi bersama dengan CTC.FM. Sama-sama. Sebab hari ni kita jemput Zul untuk orang-orang yang dalam lingkungan baru lah, 3-4 tahun tapi dah konsisten. Baik, terima kasih John. Ya Allah, Pak Su dari kecil sampai tua pandai bercakap. Ini tak tahulah pinjaman kot. Bila nak jadi tamu aku? Ini sahabat baik saya ni, menantu kepada Tuan Haji Siddiq. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu pertemuan kita dalam segmen Inilah Ceritaku. Zul, terima kasih Zul. Sambung lagi makan nasi Arab, makan sandwich, sate, belasah sampai kenyang. Sedap tak ingat ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kita bersama dengan Cikgu Nonim yang akan bersama dengan anda semua dalam segmen Tanya Dr. Forex. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, jumpa lagi. Lambai sikit kat kamera. Bye.